السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah. Mulia kasihi barisan kepimpinan Masjid Ikhwan Kaman Kuala Natal, kasihi mengingatkan para imam, Tuan Bilal dan tuan-tuan, saudara sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan izinnya. Kita semua diberi oleh Allah sekali lagi berada dalam majlis ilmu, majlis yang merupakan taman dari taman-taman syurga, yang mana taman ini akan kita mengacapinya segala nikmat, berupa nikmat yang tak sehingga nilai harganya di dunia, dan kan syurgalah kalau gantinya. Melainkan orang yang tidak nampak dengan mata hatinya, dia merasakan majlis seperti ini tidak ada gunanya, buang masa. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang manusia ini, terutama yang beragama Islam, yang ingin beriman kepada Allah Ta'ala, diuji dengan sesuatu yang berat pada nafsunya. Melainkan orang yang telah berjaya menundukkan nafsu dan juga emosinya, dan akhirnya dia diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, iaitu iman, yang mana iman itu menyampaikan label takwa yang ianya ada dalam pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua begitulah nilainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pengajian kitab kita teruskan lagi, masih lagi dalam bab besar mengenai akhlak atau adab dalam pergaulan dan persahabatan. Ya, kita bercakap tentang hak seorang muslim yang tertera dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Ada berapa tuan-tuan? 27 hak. Kita dah baca baru 3 hak. Bukan, dah 4 hak. Kita insyaAllah baca kali ini yang kelima, insyaAllah. Hak yang kelima. Yang pertama, kedua, bolehlah saya sebut secara ringkasnya supaya kita ingat balik kami apa yang kita bincangkan minggu-minggu yang lepas. Mula-mula kali hak, kita bila mula-mula bertemu dengan saudara kita, sama ada sahabat kita atau kenalan kita atau sesiapa pun
di kalangan orang Islam hendaklah memberi salam. Ini dah kita bincang dulu. Begitu juga menjawab salam, menjawab bersin, bila sakit kita ziarah, bila bersumpah lah kita tunaikan sumpah, bila minta dinasihat kita nasihatkan. Sebagai ini pertama. Hak yang kedua adalah kau mencintainya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan sesekali menyakiti sesama Muslim. Yang keempat, hendaklah engkau merendahkan diri terhadap Muslim yang lain. Ini minggu lepas lah tu. Dan masuk kita yang kelima, insyaAllah kita bincang. Janganlah engkau mendengar berita-berita buruk yang disampaikan oleh orang yang berlaku antara satu dengan yang lain, atau menyampaikan berita-berita yang didengarnya itu dari seorang kepada yang lain. Seulang lagi, janganlah engkau mendengar berita-berita buruk yang disampaikan orang yang berlaku antara satu dengan yang lain. Berita buruk, bukan berita baik. Bahkan Islam asal berita kena tabayun dulu. Walaupun buruk kah baik, tabayun terlebih dahulu. Lebih lagi-lagi dia yang buruk. Bila yang buruk ni semua orang tak suka. Bahkan yang bersikap buruk, berperangai buruk pun tak suka. Diketahui orang lain, dihebahkan kepada orang lain. Ataupun kita dilarang menyampaikan berita-berita yang didengar itu dari seorang kepada seorang yang lain. Dari hal ini ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, tak ingat ayat yang ketiga keempat itu, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik. Kalau seorang yang saleh, bilalah kita dengar, itu pun kena tabayun juga. Apalagi yang datang seorang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang melakukan dosa besar, lagi-lagi dosa besar, dan mengekalkan dosa kecil. Ini fasik. Nak kira kita nak jadi orang yang saleh yang tidak fasik, payah. Definisi fasik itu orang yang telah buat dosa besar sekali tapi belum bertaubat dari dosanya, atau mengekalkan dosa-dosa kecil hari-hari, tiap masa buat dosa kecil. Hukumnya fasik. Belum bertaubat lah. Kalau bertaubat, insyaAllah diampunkan dosa-dosanya. Taubat nasuha, hilanglah fasiknya, jadi soleh balik. Kalau orang ni dia ada, contohnya dia tak sembahyang, bawa berita, walaupun berita baik pun siasat, apalagi kalau buruk tak baik, siasat. Tabayun tu kena siasat, ridik juga. Benarkah atau tidak? Tambah di akhir zaman ni, penduduk dunia penuh dengan bergelomang dengan segala macam fitnah, dengan segala macam tipu daya, tuhmah, penghinaan, perosakan akhlak moral, kerusakan akidah, kerusakan syariah, dan berbagai lagi kerusakan. Bila namanya ada akidah itu dah rapuh, rosak, menular, rusaklah syariatnya dan rusaklah akhlaknya. Bila ketiga-tiga ni rosak, fasik, maka manusia tak berakhlak lagi. Bila tak berakhlak, biasalah menipu, memputar belit, terlibat dengan segala macam gejala dadah, gejala dedah, gejala sosial, macam-macam gejala lagi. Apabila basic
pertahanan diri tadi, ya, yang menaung, yang guide hidupnya ke arah kebaikan, rosak. Jadi rosaklah akhlaknya. Jadi dalam hal ini memang dalam Islam kita dilarang. Lepas tu berhati-hati dalam mendengar berita. Lagi-lagi berita tak baik. Ya tuan-tuan, begitu juga menyampaikan berita-berita yang dengar itu. Kalau kita dengar, jangan kita hebahkan. Jangan beritahu orang lain. Sama ada dengan WhatsApp ke, dengan Instagram ke, dengan Facebook ke, dengan apa cara berita, sama dengan cara online ke, cara telefon ke, dan berbagai cara. Tak boleh sama sekali. Hadis daripada Rasulullah SAW berbunyi, la yadkhul jannah qattatun. Ya, la yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyampaikan berita-berita buruk kepada orang lain. Jadi habit, jadi tabiat. Dengar je berita itu sampai sana, jumpa ke sampai. Jumpa kawan A, si A sampai, jumpa kawan B sampai kepada. Inilah merebak berita buruk tu. Orang begini wajib hukumnya bertaubat dari dosanya, kerana apa yang lakukan itu adalah merupakan dosa besar. Jadi wajib bertaubat. Tak bertaubat, la yadkhul jannah qattatun tadi. Masuk golongan qattat yang bakal menghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hilang dia tuan-tuan masuk neraka. Biarpun dia sembahyang, biarpun dia puasa, zakat, haji setiap tahun sekalipun, tapi qattat. Suka menyampai berita sampai. Tentang berita buruk sampai menyampai dalam berita, dalam news, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Facebook. Ada kerja begitu. Demi nak menghuru-harakan, nak memalukan, apa tujuan tak tahu. Tujuannya menjatuhkan maruah identiti seorang, atau nak menjatuhkan seorang tu sebab tak puas hati sebagainya, tu termasuklah kata tu. Ya, kalau berita baik, bagus dia hebah-hebahkan. Supaya yang lain dengar seronok, dengar pun berita gembira. Ini kata ini berita buruk. Orang yang melakukan keburukan pun tak suka, apalagi kalau tidak melakukannya. Itu sebab menjatuhkan image, menjatuhkan maruah diri, dan bila dah maruahnya secalar, mana lagi orang hormat, orang respect lagi. Itulah jadinya, sama ada dia bersalah atau tidak, tapi telah tercalar maruah air mukanya. Itulah yang dia jadi dosa besar tu. Kalau yang tukang menyampaikan, kalau tidak betul, walaupun betul jangan. Yang keenam tuan-tuan, siasat dulu, siasat, bukan siasat tuan-tuan. Tabayun tu kita kena terutama yang berautoriti ada hak, ada kuasa untuk menyiasat berita-berita buruk ini sampai peringkat boleh saman. Sekarang dunia main samannya, saman malu kan, saman malu berapa tu, berjuta orang kaya tengok dia punya status lah. Ada juga benda ni dirancang tujuan nak dapat duit. Saya dah tahu lah, dirancang tujuan nak dapat duit. Sekarang ni orang dapat duit macam-macam cara. Menipu ni yang biasa. Dunia penuh dengan tipu daya. Biasalah kalau tak menipu dunia, kalau hidup di dunia ini, kalau kita nak kemewahan dunia, nak terkenal di dunia, kena pandai menipu. Ustaz, dia betul. Iya. Kalau kita nak baik, tersisih. Begitu dalam jabatan kerajaan, kalau nak jadi baik, biasanya tersisih. Itulah pengalaman dulu, tersisih. Tak mau join, tak mau ikut, out. Adalah cara mereka jatuhkan tu. Sebab tu kalau orang tidak mau ikut politik semasa tu, kena bermain, kena pandai menipu.
kena pandai mencaci, kena pandai macam nak menjatuhkan. Jadi satu budaya, betul tak? Satu macam budaya. Ini yang kerosakan yang berlaku di mana-mana. Cara halus, cara kasar, tu dua tempat lah. Tuan-tuan. Bukan saya saja ni memang di dunia akhir zaman begitu. Rasulullah dah beritahu di dunia akhir zaman nanti. Akhirnya nak jadi orang baik, kesimpulan seperti memang kedudukannya payah. Nak buat baik pun payah, apalagi nak jadi orang baik. Itu je. Yang keenam, tuan-tuan, jangan sampai tiada bertegur sapa terhadap seorang Muslim yang dikenalnya lebih dari 3 hari berturut-turut, betapapun dia marah kepada Muslim itu. Jangan sampai tak bertegur. Bergaduh sikit je, krisis sikit je, berkelainan pandangan, pendapat, ambil hati. Biar ambil hati, sakit hati, tak tegur lah. Yang dikenali lah, yang tak kenal lain yang dikenali. Macam kita sama-sama ahli surau, ahli masjid ni, tak apa silapnya tu, ya, salah faham, selisih faham sikit, tak tegur. Berlaku di kalangan AJK masjid, AJK surau, AJK badan-badan tertentu, tak bertegur. Lebih 3 hari, masuk ke 4 hari, dikira pendosa. Dosa bukan dosa kecil, dosa besar. Ada ulama mengatakan putus silaturahim. Silaturahim ni ada 2 bentuk lah. Satu silaturahim, memang kita satu rahim. Anak beranak, adik beradik, berkaitan dengan keluargaannya, yang dikata mahram tu, satu rahim. Pak saudara, mak saudara, anak-anak, cucu, cicit, semua tu satu rahim. Bila 3 hari tak bertegur, masuk ke 4 hari tak juga bertegur, putus silaturahim. Ini yang masuk dalam hadis la yadkhul jannah je, takkan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dosa besar. Asal tegur ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, sambung satu rahim. Apa lagi jiran sebelah punya belah, pasal ayam, pasal apa sikit, gaduh lah, tengkar. So tak tegur lah, bisa kedua kali dia tak tegur, ketiga kali tak tegur, keempat pun tak tegur, habis. Cari jalan tegur, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, Alhamdulillah, okey. Sambunglah satu rahim lah. Dia salam, dia jawab salam. Ini Assalamualaikum, pusing. Nyonya tak pandang pun tak jawab tu. Itu siapa yang masalah pula. Kita nak sambung satu rahim tapi dia tak mau sambung. Itu lain lah. Biarlah kita tak bersalah, dia bersalah. Dia tak minta maaf. Tak apa, kita yang kena minta maaf. Dan terus sambung satu rahim. Mengalah lebih baik dan pahala ganjaran yang besar daripada kita menyetujui putus hubungan, putus silaturahim. Betapa pentingnya hubungan persaudaraan itu terus sampai ke mati. Jangan sesekali ada unsur nak memutus, nak merosakkan hubungan persaudaraan, persahabatan di kalangan keluarga, lagi-lagi lah, bahkan di kalangan umumnya umat Islam. Dia kita bersilaturahim. Macam silaturahim kan dalam bentuk kita ni satu rahim, yang kita ni satu nenek jadah, iaitu Hawa. Asal kita ni dari perut, dari rahim Hawa. Satu rahim. Satu bapa yang ni Adam. Satu rahim daripada Hawa. Hinggalah anak-anak Hawa Adam ni besar, membiak berbagai-bagai suku, sakat, kaum, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Dan mengapa pula anak Adam, anak Hawa,
Bila dia membesar, berbagai-bagai suku kaum, berbagai bahasa dan warna kulit. Tuan-tuan nak jawab apa kalau soalan ni diajukan? Sedangkan mak bapak sama. Kalau tak sama, rupa tak sama. Macam kita orang Asia ni hidung sepet, macam pelepah kelapa. Ada yang Cina tu mata pula sepet. Ada pula di Afrika pula hitam, India pun hitam. Kenapa dia Eropah pula putih? Macam mana ni nak jawab deh? Siapa boleh jawab? Kajian dari segi kajian genetik dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, sejarah Hawa mengandung kembar. Ada kembar 2, kembar 3, ada kembar lah, mana kembar. Kembar dia. Kembar tu ada yang seiras, ada yang tidak seiras. Ada yang kembar berlainan jantina. Seperti Kabil kan, kembar pertama sepasang, kembar kedua pun sepasang. Itu yang menggaduh tu. Bila kahwin macam mana? Di sini syariat pada masa itu membolehkan kahwin adik beradik. Ya mahram, tapi lain perut. Tak sama perut. Dia tak boleh kahwin yang satu perut. Lahir kembar sepasangan laki perempuan, dia tak boleh kahwin. Dia boleh kahwin dengan kembar yang kedua. Baru boleh kahwin. Sehinggalah anak-anak Adam ni berlain-lain, ada cantik. Itu berebut tu, mereka Kabil apa tu, tentang berebut adiknya. Jadilah terjadi pembunuhan yang pertama pada masa itu. Jadi lahirnya anak-anak Adam ni berbagai rupa paras. Di situ dah wujudnya kelainan. Allah nak ciptakan manusia berlain. Satu tak berapa cantik, satu cantik. Sedangkan dari perut, daripada rahim yang sama. Begitulah yang membesar, mereka ini anak-anaknya akan berkahwin, dapat cucu, cicit, ciut, sampailah berhijrah ke satu benua ke benua. Di sana wujudlah iklim yang berbeza, wujudlah bahasa-bahasa yang berbeza. Sampailah sedunia ini. Dari semua daripada Adam dan Hawa. Satu rahim yang makna yang kedua lah makna. Pertama satu rahim adik, keturunan mak ayah, datuk nenek kita bersama. Itu yang rahim dekatlah. Kita tinggalkan tu. Jadi jangan sampai tak bertegur. Kerana tak bertegur ini memutuskan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tiada halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Tak halal, ini haram lah. 3 hari lagi tu, dalam 3 hari tu bertegur, okey halal lagi. Kalau lebih 3 hari, masuk ke 4 hari, jadi haram. Mereka keduanya berjumpa, lalu yang satu memalingkan muka dari yang lain, dan adalah sebaik-baik orang di antara keduanya tu ialah orang yang memulakan salam terlebih dahulu. Jadi baik-baik ni. Masuk ke 4 hari, pagi-pagi bangun, tunggu jiran sebelah tu keluar, Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam, sambung balik hubungan tu. Tidaklah putus. Kata malu segan, apa khabar, nak mana, tak payah cakap, itu dah salam tu okey lah, sambung balik. Kalau tegur tu, minta maaf lah, silap saya betul ini. Lagi cantik, ada maafan lagi clear, kosong kata orang, tak ada masalah. Malam lah, minta maaf lah saya terkasar bahasa, saya tersilap. Lagi pula sebut kesilapan kita itu, lagi nampak keikhlasannya,
untuk bertaubat ataupun menghilangkan rasa hati yang tidak senang. Tuan-tuan, begitu juga sesama kita ni rasa macam ada bersalah, jangan tunggu-tunggu, minta maaf secepat mungkin. Ini dosa sesama manusia berat daripada dosa kita dengan Allah berat juga, tapi kita dengan Allah terus direct dengan Allah. Tapi dengan manusia kena temui, kena cari sampai dapat orang yang kita lakukan dosa ke atasnya. Kalau dosa itu merupakan melibatkan maruah, malunya, kita sebutlah kesalahannya. Kalau dosa melibatkan harta terambil ataupun tersilap ataupun mencuri, pulangkan, bayar balik. Begitulah yang lain-lain. Sorry lah, minta maaf, ya itu saja, tak cukup. Kalau melibatkan barang, pulangkan atau ganti, baru minta maaf, minta maaf, bayar ganti, bayar. Kalau sekarang ni saman malu, berkedah saman tu beratlah, mampukah kita bayar? Siapa kalau orang yang takut dengan dosa, kata berapa saman pun bayar demi nak selesaikan hutang, selesaikan dosa kita dengan sesama manusia. Bagi dia tak maafkan, cari jalan sampai dimaafkan. Jangan kata aku dah minta maaf, dia tak maaf, tak terima maaf saya, apa boleh buat? Tidak, tak, cari jalan. Apalagi kalau kita buat kesalahan dengan ibu bapa ke, dengan guru ke, dengan yang orang berjasa dengan kita, yang serahim dengan kita, lagi-lagi lah. Jangan sesekali tak tegur, merasa muka dan sebagainya. Untuk minta maaf yang ikhlas, tulus, betul-betul ni bertaubat semua-semua, nyatakan silap kita, salah kita dengannya, baru puas hati kan. Hati pun ya Allah, dengan air muka, dengan munajah keinsafan, lu kan dengan sorry lah, sorry itu macam tidak bersungguh-sungguh, tak beri ia-ia, pandang tak pandang. Tuan-tuan, macam anak-anak kita bila pagi raya sampai kontrak minta maaf, hari pagi hari raya masa untuk bermaaf-maafan. Kalau hari raya itu hari raya, hari mulia, hari bermaaf-maafan. Tapi hari raya bukan hari raya, bukan hari bermaaf-maafan. Macam tak kenal di situ kan? Memanglah bagus. Hari raya ini bermaaf-maafan lah bagi yang rasa tak bersalah, rasa macam tak ada apa-apa kita dengan dia, bukan macam biasa. Minta maaf juga. Kita bukan ingat semua. Kita mana tahu dia ada terkelan dengan kita, minta maaf. Bukan. Jangan rasa kita ni tak ada salah. Kita rasa ada salah ni, kena minta maaf. Selesai dengannya dengan bermaaf-maafan. Kan ada yang tak nyatakan kesalahan kita, nak jaga hati dan perhubungan. Ada yang tak mengindahkan salah silap kita, dia buat tak indah. Ini ada orang yang baik-baik ni, dia bila dia bimbang kalau dia bersalah, cukup jaga, cukup takut. Kalau orang buat salah dengan dia, dia abaikan, dia macam tak ingat. Ini orang baik. Kalau orang baik itu orang baik, dia lupakan kesalahan orang lain. Yang diingat kebaikan orang lain terhadap dia. Salah orang lain dia tak ingat, dia lupakan. Yang diingat salah dia kepadanya. Dia ingat. Yang boleh orang lain dia ingat kebaikan, salah dia tak ingat. Akhirnya yang kawan satu lagi tu pun begitu, yang lain pun begitu. Dalam konteks masyarakat ni semua begitu, kan cantik akhlaknya.
Tadi sudah sebut, bila nak minta maaf tu, kalau boleh sebut kesalahan kita satu-satu. Kalau ada 1 tahun sekali minta maaf pada hari raya baru nak minta maaf, macam mana nak sebut begitu banyak? Kalau ada salah dan silap, memang ada pun, terumpat ke, termakan ke, tercacat hati ke, terasa hati, kalau boleh sebut. Tu nampak yang dia ni betul-betul bertaubat, betul-betul mohon maaf, betul-betul tulus, ikhlas untuk nak selesaikan dosa antara ia dengannya. Nampak kan? Kita boleh rasa. Apa tu? Kalau umpamanya orang yang paling dekat kata ibu bapa kita, sebut kesalahan